Bila mana ada orang yang nak bawa kepada kebaikan, bila mana ada orang nak menegur seseorang itu kalau ada buat kesilapan, adakah orang yang seperti ini akan disukai? Confirm tidak. Sama juga pada hari ini di media sosial, kalau ada pendakwah, ada ustaz, asatizah menegur sesiapa yang lain, mesti asatizah, ustaz itu akan dikecam, akan dibenci, akan dihina, akan dikorek salah silah kisah hidupnya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Allah Zakaria. Itulah antara mulut-mulut jahat, mulut-mulut neraka pada ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bercerita sambungan kisah para Nabi dan para Rasul. Episod kita pada kali ini kita nak membincangkan kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Yang mana sebelum ni kita bincang banyaklah kisah para Nabi. Sekarang kita berada di hujung kisah para Nabi dan para Rasul. Ada 3 lagi. Nabi Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah nanti saya selitkan juga Nabi Khidir alaihi salam, Nabi Yusha ibn Nun, beberapa orang Nabi lagi. Nanti saya akan selitkan kisah para Nabi dan para Rasul. Jom kita belajar kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam merupakan seorang Nabi dan seorang Rasul daripada keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampailah jalur keturunannya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan dia ni, Nabi Zakaria merupakan salah seorang Nabi daripada keturunan Bani Israel. Jadi daripada jalur anak Nabi Ibrahim lah sehingga sampai kepada Nabi Yusha ibn Nun. Kita tengok Nabi Musa telah pun bersusah payah membawa Bani Israel keluar daripada Mesir, keluar daripada rejim Fir'aun ketika itu. Bila mana sampai perjalanan Nabi Musa meninggal, ketika itulah Yusha ibn Nun menyambut perjuangan Nabi Musa alaihi salam untuk membawa masuk Bani Israel dalam bumi Palestin. Maka ketika mana di zaman Nabi Allah Zakaria alaihi salam, mereka telah pun berada di penghujung kisah Bani Israel daripada kisah Nabi-Nabi mereka. Sebab kita tengok di hujung kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni di antara Nabi yang terakhir. Maka Bani Israel ni, mereka telah pun lama hidup di atas muka bumi. Kaum mereka di antara kaum yang lama yang menetap di atas muka bumi. Bagaimana nak menegur satu bangsa yang tepu, satu bangsa yang sebelum ni banyaklah sejarah-sejarah yang mereka telah pun membunuh Nabi mereka, membakar Nabi mereka, membuat macam-macam kepada Nabi mereka, mengejar Nabi mereka hidup-hidup. Itulah cabaran yang Allah beri kepada Nabi Zakaria alaihi salam untuk menegur bangsa Bani Israel, yang mana saya boleh katakan yang memang telah pun bebal dengan teguran daripada seorang Nabi. Sebab Nabi-Nabi sebelum ni pun mereka telah pun membunuh, Nabi sebelum ni pun mereka telah bakar, Nabi sebelum ni pun mereka telah mengejar, macam orang biasa tidak menghormati Nabi mereka. Itulah cabaran kepada Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kerana bukan senang untuk menegur satu bangsa yang established, yang hidup di atas muka bumi ni, yang beranak pinak, bercucu, yang memang sebelum ni banyaklah sirah. Maka perjuangan Nabi Allah Zakaria ni adalah satu perjuangan yang sukar. Terpaksalah menghadapi satu kaum yang bebal daripada sudut menerima nasihat. Bayangkan puak itu telah pun melahirkan banyak manusia yang telah derhaka kepada Allah, telah pun membunuh para Nabi. Bagaimana Nabi Allah Zakaria nak survive hidup pada zaman ketika itu? Itulah susahnya kehidupan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Walaupun begitu, walaupun Nabi Allah Zakaria tahu akan kesukaran, kesusahan dia untuk berdakwah kepada kaumnya sendiri, tapi Nabi Allah Zakaria tidak pernah berputus asa berdakwah kepada umat dia. Gigih berdakwah siang dan malam, tidak pernah kenal erti putus asa, tidak pernah mengenal erti kekecewaan. Give up tidak ada dalam diri Nabi Allah Zakaria. Kerana Nabi Allah Zakaria tahu ini satu amanah daripada Allah untuk mengajak umat dia kembali kepada Allah, menegur umat dia sekiranya melakukan kesilapan dan sebagainya. Antara ujian yang lain juga yang Allah beri kepada Nabi Allah Zakaria adalah lambat untuk mendapat zuriat. Bayangkan, manusia setempat ketika itu di zaman Nabi Allah Zakaria sama juga dengan zaman ini. Ada mulut bawang dan sebagainya. Bila mana ada orang yang nak bawa kepada kebaikan, bila mana ada orang nak menegur seseorang itu kalau ada buat kesilapan, adakah orang yang seperti ini akan disukai? Confirm tidak. Sama juga pada hari ini di media sosial, kalau ada pendakwah, ada ustaz, asatizah menegur sesiapa yang lain, mesti asatizah, ustaz itu akan dikecam, akan dibenci, akan dihina, akan dikorek salah silah kisah hidupnya. Itulah yang terjadi kepada Nabi Allah Zakaria.
Orang tak suka kepada Nabi Allah Zakaria. Orang benci kepada Nabi Allah Zakaria. Sebab menjalankan perintah Allah. Disebabkan itulah orang kecam Nabi Allah Zakaria. Wahai Zakaria, kamu nak menegur kami, kamu nak itu ini kami, kamu nak menegur anak-anak kami, sedangkan kamu pun tidak ada anak, wahai Zakaria. Itulah antara mulut-mulut jahat, mulut-mulut neraka pada ketika itu yang mentohmah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Tapi Nabi Allah Zakaria hanya sabar dan meneruskan dakwah. Dia tahu ini ujian yang Allah berikan kepada dia. Tapi dia tidak pernah melatah. Dia tidak pernah membalasnya dengan keburukan. Tapi itulah sifat Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Maka di sinilah Allah rakamkan pengharapan seorang suami, pengharapan seorang yang nak digelarkan sebagai seorang ayah, yang mana Nabi Allah Zakaria tidak pernah berhenti daripada mulutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurniakan anak kepada baginda alaihi salam. Dalam keadaan Nabi Allah Zakaria dengan yang isterinya telah pun diisytiharkan tidak boleh mengandung, tapi Nabi Allah Zakaria yakin kalau itu kehendak Allah, Allah nak memberi, tidak ada masalah bagi Allah. Sebab itulah Nabi Allah Zakaria teruskan berdoa kepada Allah. Antara doa, boleh ambil doa ini, doa yang Nabi Allah Zakaria doakan kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Ya Rabb, wahai Tuhan aku, kurniakanlah kepada aku satu zuriat, bukan setakat zuriat, tapi zuriat yang tayyibah, zuriat yang baik, zuriat yang akan menjadi satu. Sebab baik ini kita boleh banyak takrifan baik. Baik dari sudut agama, baik dari sudut akhlak, baik dari sudut wajah, baik dari sudut tingkah laku dan sebagainya. Sebab itulah Nabi Allah Zakaria doakan, berikan aku zuriat, dan zuriat itu zuriat yang baik. Itulah doa Nabi Allah Zakaria. Boleh tengok surah Al-Imran. Bila mana kita berbincang perihal Nabi Allah Zakaria alaihi salam, maka di sana akan ada beberapa watak yang lain yang kita akan bincang juga pada hari ini, yang mana watak itu sangat rapat dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kerana antara watak yang nak sebut pada hari ini adalah namanya Imran. Imran ni adalah seorang lelaki yang soleh, yang menjadi ketua ketua di kalau kita ni masjid lah, ketua masjid pada ketika itu. Orang ramai tahu dia adalah orang yang soleh, orang ramai tahu dia adalah orang yang alim. Maka Imran ni kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, di zaman Bani Israel di Mesir, adanya Nabi Musa, Nabi Harun. Datuk-datuk mereka ada yang bernama Imran. Imran itulah yang dibawa daripada Mesir sampailah ke bumi Palestin. Dan di bumi Palestin lah dilahirkan satu orang manusia yang bernama Imran. Jalur keturunannya adalah daripada sana. Tengok ada kaitan di antara satu sama lain. Maka Imran ni, solehnya Imran, saking solehnya nama yang disebut dalam Al-Quran. Ingat, apabila nama seseorang itu disebut dalam Al-Quran, boleh jadi dua. Dia terlampau baik ataupun dia terlampau jahat. Maka Imran ni adalah dia terlampau baik. Maka isterinya yang bernama Hannah. Isteri Imran bernama Hannah, dan isteri kepada Nabi Allah Zakaria bernama Isya. Hubungan dua ni, isteri Imran dengan isteri Nabi Allah Zakaria adalah adik-beradik. Disebabkan itulah hubungan adik-beradik yang rapat menyebabkan Imran dengan Nabi Allah Zakaria menjadi rapat. Dengan begitulah dakwah mereka saling support di antara satu sama lain. Pada ketika itu Imran dengan Hannah telah pun dikurniakan seorang anak, itu namanya Maryam. Dalam keadaan Nabi Allah Zakaria alaihi salam ni memang inginkan anak, memang teringin akan anak, tapi bila mana dia dapati yang adik-beradiknya ataupun adik iparnya Hannah telah pun melahirkan anak bernama Maryam, gembiranya Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kerana Imran ni adalah ketua agama, penjaga pusat, kalau kita penjaga masjid pada ketika itu, di bawahnya, di bawah Imran ni ataupun jawatan kuasa Imran ni ada ramai penolong-penolong, orang yang alim juga, antaranya adalah Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Jadi ketika mana lahirnya Maryam, ketika itulah Hannah dengan Imran ni telah pun meninggal dunia, telah pun wafat. Lalu bila mana wafat, Hannah ni nak mencari seorang yang boleh menjaga anak perempuan dia, sebagai ayah angkat lah untuk menjaga Maryam. Lalu ketika itulah
penolong-penolong yang dahulunya penolong kepada Imran, mereka berebut nak menjaga anak yang soleh daripada orang yang soleh. Disebut dalam Al-Quran. Lalu bila mana mereka berlumba-lumba, di situlah mereka terpaksa akur dengan Nabi Allah Zakaria alaihi salam kerana ciri-ciri untuk menjaga Maryam itu lebih kuat kepada Nabi Allah Zakaria. Nombor satu, Nabi Allah Zakaria adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Nabi Allah Zakaria adalah bapa saudara kepada Maryam. Nabi Allah Zakaria adalah ahli keluarga kepada Maryam. Maka di situlah dipilihnya Nabi Allah Zakaria untuk menjaga Maryam ibn Imran pada ketika itu. Bila Nabi Allah Zakaria menjaga Maryam daripada kecil sampailah membesar menjadi seorang gadis, Nabi Allah Zakaria ni membuat satu tempat khusus ibadah kepada Maryam. Kerana Maryam ni di antaranya suka beribadah kepada Allah. Maka Nabi Allah Zakaria ni buat satu tempat beribadah khusus. Maryam, inilah tempat kamu. Beribadahlah kamu di sini. Beruzlahlah kamu di sini. Maka bila mana lama beruzlah, lama beribadah kepada Allah, satu hari Nabi Allah Zakaria masuk ke tempat ibadah Maryam. Ketika itulah Nabi Allah Zakaria hairan kerana melihat di samping Maryam tu ada buah. Dan buah itu bukan pada musim dia. Kalaulah seandainya musim pada ketika itu musim panas, Nabi Allah Zakaria dapati buah itu adalah buah musim sejuk dan sebaliknya. Hairan Nabi Allah Zakaria dan bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, di manakah kamu dapat buah ini? Sesungguhnya buah ini bukan pada musim dia." Lalu ketika itulah Maryam kata, "Buah ini datang daripada Allah." Ketika itulah bertambah keyakinan Nabi Allah Zakaria, Allah boleh memberi buah bukan pada musim dia kepada Maryam. Begitu jugalah Allah boleh kurniakan anak kepada isteriku, itu Isyak, yang mana telah pun isytiharkan tidak boleh mengandung. Ketika itulah Nabi Allah Zakaria tambah keyakinan. Perbanyakkan lagi doa. Dia yakin yang Allah akan kabulkan doa dia. Berdoa lagi dia kepada Allah. Berdoa lagi dia kepada Allah. Supaya dikurniakan anak, dan anak itu anak yang thayyibah, anak yang sihat, anak yang baik. Maka bila mana Nabi Allah Zakaria terus berdoa kepada Allah, satu hari Allah kurniakan, Allah kabulkan doa Nabi Allah Zakaria. Lalu turunlah malaikat, dua orang malaikat datang kepada Nabi Allah Zakaria. "Wahai Zakaria, sesungguhnya aku ni adalah dua orang malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami datang kepada kamu nak bagi tahu kepada kamu yang Allah telah pun kabulkan doa kamu, kabulkan doa isteri kamu Isyak, yang Allah telah pun kurniakan kalian berdua seorang anak, nama yang telah pun dipilih oleh Allah, namanya Yahya ibn Zakaria alaihi salam, dan dia adalah seorang nabi dan dia adalah seorang rasul." Ketika itulah Nabi Allah Zakaria, tidak ada satu perasaan yang boleh digambarkan oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam setelah sekian lama. Ada ulama mengatakan 70 tahun Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah untuk dikurniakan zuriat. Lalu ketika mana dia dapat berita yang isterinya telah pun mengandung, tidak ada satu gambaran bagaimana Nabi Allah Zakaria nak ekspresikan kegembiraan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu. Maka gembiralah kedua kelamin itu dengan satu berita yang dibawa oleh khusus, yang dibawa langsung oleh malaikat. Maka di hujung kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam, Allah menguji lagi Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Kita tengok sebelum ni bagaimana umat dia, Nabi Allah Zakaria, sehinggakan mereka buat satu pakatan untuk membunuh Nabi Allah Zakaria. Maka mereka mengejar, beramai-ramai Bani Israel mengejar Nabi Allah Zakaria, ingin menangkap hidup-hidup untuk dibunuh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Maka berlarilah Nabi Allah Zakaria sampai di satu pohon, sampai di satu pokok. Nabi Allah Zakaria dengan mukjizat dia masuk dalam pokok itu, bersembunyi dalam pokok itu. Lalu ketika itulah mereka tak tahu di manakah Nabi Allah Zakaria bersembunyi. Cari di sana tak jumpa, cari di sini tak jumpa. Kerana akal mereka, Bani Israel tak terfikir pada akal mereka yang Nabi Zakaria bersembunyi di dalam pohon pokok. Lalu ketika itulah datangnya Iblis. Iblis datang berupa manusia dan bagi tahu, "Wahai Bani Israel, orang yang kamu kejar, orang yang kamu nak tangkap, orang yang kamu nak bunuh itu sekarang berada di pohon itu. Sekarang berada dalam pohon itu. Pergilah kalian kepada sana. Belahlah dua pohon itu." Maka disebabkan itulah Bani Israel pergi kepada pohon itu. Mereka belah dua pohon itu yang menyebabkan badan Nabi Zakaria alaihi salam terbelah kepada dua. Dan syahidlah ketika itu juga Nabi Allah Zakaria alaihi salam
tamatlah riwayat Nabi Allah Zakaria alaihi salam di tangan Bani Israel. Itulah di antara serba sedikit kisah Nabi Allah Zakaria alaihi salam yang banyak dirakam dalam Al-Quran, yang banyak diceritakan oleh baginda Nabi dalam Al-Quran sendiri, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pengajaran yang kita boleh ambil pada hari ini kepada semua pendakwah-pendakwah, kepada semua asatizah, ustaz-ustaz, tuan guru yang berada di luar sana, ambillah kisah Nabi Allah Zakaria sebagai satu semangat buat kita. Hiraukan teguran, hiraukan cemuhan, hiraukan makian, perlian orang ramai kepada kita kerana kita menjalankan kerja dakwah. Kita menjalankan kerja yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Para nabi dulu pun mereka dibenci, para nabi pun mereka dihentam, dihina, diperli. Apa sebab dia? Menegur manusia. Menegur manusia. Itulah yang dijalankan oleh asatizah pada hari ini. Ambillah pengajaran itu. Jadilah kita sebagai manusia seperti mana para nabi dahulu. Janganlah kita jadi manusia seperti Bani Israel yang membenci orang menegur mereka, yang mencemuh orang menegur mereka. Wallahu a'lam. Kita tunggu episod seterusnya, itu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam.